Lepas tu satu cakap badut menang. Siapa cakap badut tak dahsyat je cakap kan. Hai, Assalamualaikum kepada semua followers di Harimau Melaya. Okay, so hari ni bersama dengan Maira. Dan okay, hari ni kita ada tetamu bersama dengan kita hari ni. Okay, siapa tak kenal ni? E-sport influencer. Kalau korang scroll TikTok, korang yang minat e-sport mesti kenal ni abang yang dekat sebelah ni. Okay, so ni Abang Poji, apa khabar, sihat abang? Alhamdulillah, jangan panggil abang. Poji cukup saya. Poji cukup Saya okay. segan orang panggil saya abang. Okay. Budak-budak pun panggil saya Poji, saya okey. Okay, panggil Poji Jangan panggil saya benda-benda kotor-kotor. Okay, baik. Okay. So, okay, sebelum kita start mungkin boleh intro sikit nama ataupun background Poji dekat followers. Kalau kata saya background, nama saya Fauzi, Muhammad Fauzi bin Ramli. Okay. Berasal pada Perak kan. Itu tarikh lahir rahsia. Tarikh lahir. Untuk background dalam e-sport, sebenarnya saya baru je sebenarnya dalam e-sport. Dia dalam 17-18 lah. Sebab sebelum tu daripada 2000 habis-habis belajar semua tu, saya kerja dekat bank 3 tahun. Okay. Lepas kerja bank 3 tahun, lepas tu kakak saya cakap, tak payah kerja bank, penat adik kau kerja bank, macam tak ada life kan. Dia suruh saya pindah pergi tempat kerja dia, jadi data analyst untuk logistik. So jadi data analyst logistik, saya kerja 3 tahun juga. Lepas tu saya rasa macam bukan jiwa aku lah benda-benda macam ni. Dan saya berkenal dengan somebody dekat dalam e-sport, Daddy Hood. Okay. Kenal dengan dia, cuba belajar dia macam mana cara nak survive kan. Tapi ayat dia sama je, cuba jadi, cuba ayat dia cuba. Kita tak tahu macam mana nak cuba tu, so cuba je lah. So daripada 17, so kira ambil risiko lah ni. Ambil risiko. Memang high risk high reward lah kot orang kata. So tapi ambil tu masa tahun 2020. Kira dah kenal lama Daddy, tapi 2020 tu yang baru langgar lah. Sebab masa tu COVID ya, betul. So waktu COVID tu macam banyak cabaran lah time COVID. Banyak cabaran untuk ada orang yang arwah, ada orang tak ada kerja, kena buang rumah lah apa semua. Kita dekat rumah, kita mati akal, apa kita buat? Nak kerja tak boleh. Tapi satu benda yang ada masa tu, TikTok tengah skyrocket. Kenapa tak nak guna? Saya tak ada bakat dalam live streaming. Saya rasa macam live tak boleh, kita tak ada karakter build up tu, tak wujud lagi. So kita konten bertahun-tahun konten. Sampai 2 season berapa tak saya tengok, season 8 9 buat konten kat TikTok, Muntun bagi saya kursi gaming. Okay. So macam bagus je punya konten ni kan. Siapa jangka konten sebangang ni pun boleh dapat kan. So okay, berapa lama ambil masa untuk nak dapat 41,000 followers sekarang kan? Sekarang tengah malas, mood malas. Jujur ni sebab ni akaun saya yang keempat. Oh, sebelum ni, akaun yang sebelum ni jadi apa? 1, 2, 3 masa tu dah hit ratus-ratus K. Tapi masa tu ada satu isu MSC 2020 19 saya tak ingat lah, lama lah. Lepas tu masa tu isu badut, perkataan badut. Kita macam bertekak lah, berbalas sikit dengan fan-fan daripada Malaysia, Indonesia. So ada pro player sana cakap tim kita tim badut. So masa tu RSG menang season 7 RSG menang 7-8. Lepas tu RSG menang dekat dalam MSC tu, menang round je, bukan menang champion. Menang round tu je. Lepas tu satu cakap badut menang. Siapa cakap badut tak dahsyat je cakap kan. Tahu ni nama Malaysia terangkat. Bitter je orang sana tu sebab saya punya statement badut tu, sebab mungkin sebab language barrier. Orang cakap saya yang cakap diorang badut. Dia tak faham lah sebenarnya. Tak faham. Okay. Selamat akaun tu. Tapi selalu memang Indonesia dengan Malaysia ni memang rival mana-mana. Sukan ke kan, memang macam tu kan. Jadi akaun tu pun telah selamatlah dikebumikan. Lepas tu buat akaun baru. Akaun tu memang kena hack ke ataupun memang sendiri tutup sendiri? Di-report. Di-report boleh. Okay. Di-report sampai hilang. Masa tu data protection ke apa ke dia tak strong lagi kat TikTok. So kalau kena report je, kita tak sempat nak appeal ke apa, dibuang. So untuk kali kedua pun benda yang sama juga. Masa tu M3 sama juga kes dia. Kita defend. Dia bombardkan kita defend lagi sekali. Hilang. Selamat juga, kena tanam juga. Yang ketiga pun sama juga kes dia, tapi ketiga tu different sikit. Dia lebih kejam. TikTok, Facebook, IG, akaun IDML, selamat. Tapi yang TikTok saja. Tak, selamat dikebumikan juga semua. Selamat semua dikebumikan. Okey. Semua terus. So nombor WhatsApp tali WhatsApp apa? Akaun saya masa tu banyak skin tu equal to duit, sebab kita Muntun tak bagi duit ke apa zaman-zaman tu. Kita baru nak baru nak bina tapak kan.
Jadi saya ni pun dengan aku dah gadai dekat 10,000 kot untuk akaun. RM10,000 kan untuk duit beli skin semua kan. Untuk konten ke untuk live macam nangis saya. Terus cabaran lah, cabaran nak jadi influencer ni. Betul. So masa tu dah 2021 kita kena twist bila kadang-kadang orang kata bad marketing tu good sebenarnya. So orang dah benci aku. Macam mana aku nak bagi sayang? Saya pun cakap lah, bila Malaysia kalah, tim Indonesia lah saya sokong. Oh, okay. Ui, disayang. Dan so kita reverse psychology. Reverse psychology tu bukan reverse psychology. Dia tapi pada masa sama pun buat apa nak gaduh kan. Kita nak bina kita punya empire. Eratkan silaturahim lagi. Erat silaturahim, kita nak bina empire kita dekat dalam industri. Kalau kata setiap kali kita dah ada certain follower then hilang, certain follower dah baik tak payah buat. Bagi saya lah. So okay, stop sampai sini, aku kena jadi baik. Tapi jadi baik tu, dulu saya jahat. Saya punya kata-kata makian tu lagi kejam, lagi jahat lah. Kata mulut longkang. Sekarang dah kurangkan sikit lagi. Banyak sebenarnya, banyak kurang. Dia berbeza dah sekarang. Saya lebih sebab tu kot senang untuk nak panggil masuk TV ke, nak ada job ke apa. Kalau kata zaman dulu tu orang cakap saya toxic. Biadab. So saya yakin lah kalau kata kita nak pergi mainstream, biadab dia susah nak ke depan. Sebab TV ada, kita kena mute tak guna pula kan. So sampai sekarang, so bila MPL season 11 diorang MPL panggil saya untuk jadi panelis. Lepas jadi panelis, MSC jadi grand final punya panelis. Muntun lah, so thank you kepada MPL, Muntun, shout out to Ed Sidik. Dia terima kasih dekat Ed. Dia tanpa Ed ni sebenarnya I love you Ed, jumpa cium dahi. Sebab Ed ni dia jumpa saya, G, kita orang ada nak cari content creator ni, dan we need people like you. Dan saya rasa saya nobody. Kenapa ada orang nak aku? Sebab kita buat for fun. Everything start with fun. Tapi orang tu percaya. Dan dia rezeki dan orang tu nampak potensi lah. Dan kita, tapi orang percaya kita janganlah tabur benda-benda bodoh pula kan. So kita buat benda yang bagus lah. Saya pun kalau orang percaya kat aku kena buat lagi bagus. Bila MPL panggil aku, mesti MPL nampak something dekat aku. Show something. Dan so daripada buat konten 100% dekat rumah sampai pentas grand final, siapa boleh jangka daripada kita duduk atas kursi kat rumah sampai kursi grand final. Bagi kita itu perjalanan yang termanis untuk saya. Dia ambil makan tahun tapi nikmat. Okay, so tu kita boleh nampak lah rezeki Poji memang ada dekat situ. InsyaAllah. Okay, so macam sekarang lah, okay, Poji dah kena 4 kali dah kan. So sekarang apa langkah yang Poji ambil lah untuk nak ketatkan lagi keselamatan untuk akaun TikTok tu? Ada langkah-langkah yang dia ambil ke? Ambil. Antaranya saya jadikan dia business account. Saya tak berguna dia macam public account ke apa. Ni orang cakap lah, saya ikut je lah. Tapi dulu sebelum ni pun ada juga buat macam tu? Tak ada. Orang cakap. Lepas tu berkenalan. Sebab cakap bila jalan tu orang dah bagi, satu-satu saya kenal dengan orang Muntun Malaysia, Muntun China, Muntun Singapura. Saya kenal dengan orang-orang TikTok. Orang TikTok pun bagi tahu macam ni how to grow itu ini, hashtag apa nak kena guna. Macam okay. Kadang-kadang tips tu dibagi, dia sendiri yang malas. So kita slow je lah. So setakat ni rasa selamat lah akaun, tak ada apa-apa lagi lah kan. Masalahnya pula bila kita jadi baik, susah nak grow. Susah juga kan. Dia tengah-tengah kot, balance lah. Dia tergantung macam tu. Dia tergantung. Kalau dulu bila kita makin jahat, orang nak follow. Bila kita dah cuba kurang macam, orang ada juga komen-komen yang datang, Ji, asal kau tak jadi macam dulu? Dia nak drama kot. Dia nak drama sikit. Tak boleh nak drama. Kita boleh berdrama, tapi kan esok bangun pagi akaun dia hilang. Kita pula yang menangis pula kan. Tapi tak apa kot, kalau 50-50 boleh kot Tengok lah kalau Muntun lepas MPL approve untuk mulut macam tu, kita okey je. Okay. So Poji juga macam dikenali sebagai MLBB Lalang ataupun Poji sendiri nak dikenali sebagai tu. So mungkin boleh cerita sikit lah macam mana dapat nama tu, apa sebenarnya di sebalik nama tu. Lalang tu bagi saya itu people's choice lah bagi saya. Sebab saya tak pernah define ataupun refer saya sebagai seorang lalang. Sebab bila dalam industri e-sport yang melibatkan Mobile Legend lah, which is Mobile Legend, kita ada 10 team. Dan 10 team ni saya tak berpegang kepada mana-mana team. Sebab kita simple,
siapa menang wakil negara untuk main dekat peringkat tertinggi. So kita nak sokong je semua, tapi pada masa yang sama apa hiburan untuk penonton dekat rumah. So untuk dalam scene Mobile Legends ni kita ada banyak content creator, dan ada dekat dalam Facebook ada group MPLMY kan, group tu banyak komplain, komen itu ini kan, gaduh. So bila terlampau banyak benda yang spicy tapi tak ada yang sweet dia, macam ni kita nak bagi sweet untuk orang ni bergaduh tapi benda yang fun. So untuk setiap match, tak kira lah team mana, contohlah ada Team Hak lawan Homeboys, contoh Team Hak lawan Homeboys, saya dah plan dah initial belakang saya dah ada setiap jersey untuk team. Kalau saya tak ada, saya akan pinjam. So bila team ni menang, saya akan pakai baju team ni, lepas tu saya akan gelakkan diorang. Tiba-tiba yang team kalah tu pun ada konten juga, saya akan pergi dekat team yang kalah, saya buat video menangis lah, apalah. Sebab tu lah yang dapat nama lalang tu dari situ. So orang kata saya lalang. So macam saya tak kisah pun, sebab macam cakap, as long as dia bukan nama yang buruk, saya okey. Sebab dan orang terima. Sebab saya tahu penerimaan orang cakap bagi saya puji lalang macam saya okey je. Dah tak apalah, dah biasa dah. Tak apalah, dah tu biasa kan. Daripada dia panggil saya macam pendek, macam nangis lah. Kita orang pendek. Faham. Sebab saya pun pendek. So memang ada orang panggil macam tu. Tak kan orang pendek tak. Terasa jugalah. So bila ada hashtag macam Poji Lalang ke Poji Army, dia macam kita seronok sebab kita tak pernah plan untuk pergi sejauh tu ataupun build up the character. The initial ideanya adalah untuk kita make the scene more fun. Ada yang sokong sini, ada sokong sini. Lagi satu, kenapa nak buat benda macam tu, sebab dekat dalam MPL ni kita ada 10 team kan. Bukan semua team ada fan. Secara jujur dia. So kalau kata untuk menghiburkan team yang tak ada fan ni macam mana? Contohlah ada team ni yang tak laku, memang tak laku keras lah. Tapi bila dia menang, tak ada orang nak celebrate. So saya pergilah bercelebrate dengan team tu. Tu je. So memang tugas seorang influencer jugalah kan. Kita memang kena, betul. Kita kena buat benda tu jadi balance lah. Dah ada je kau, G kau datang, kau kena buat content. Kadang-kadang tengah duduk main telefon, ngantuk minum air, dah kamera datang. Poji, you okay ha? Macam apa nak buat ni kamera pun datang mengejut. Tapi good things, dia mengajar saya untuk lebih bersedia. Banyak kali kat MPL jangan terlampau santai sangat. Sesedar kamera datang, tengah baring, tengah menguap, datang. Itu berat dia. Kat situ susah dia. So selain daripada jadi influencer, mungkin Poji ada buat pekerjaan lain ke, ataupun macam tadi Poji cakap sebelum ni kerja bank kan, mungkin sekarang ada buat kerja lain ke, ataupun memang full time buat influencer, sebab ada jadi side hoe juga untuk APL juga kadang-kadang. Ada juga dekat belakang saya bukan saya lah buat benda tu, team ada bawah saya semua, diorang tengah develop apps. Nama dia eSport MY ataupun eSport My lah. Yang hari tu dekat ESI tu betul. So cakap kita tu yang tak fun, bukan saya buat. So diorang tengah develop apps tu still dia dah almost complete, under production sikit-sikit benda yang dia nak betulkan, mana-mana hiccup ke bug ke apa. Apps tu lebih kepada untuk menghubungkan semua jenis game e-sport yang ada dekat Malaysia, dan juga menghubungkan semua jenis community yang ada. Kita sebab sekarang ni kita ada TikTok, ada Facebook, ada Telegram, ada grup WhatsApp, ada apa lagi ada Facebook, banyak sangat grup-grup. So why not top up bagi satu grup? Tapi bezanya adalah dekat dalam tu dari segi penjualan merchandise ke apa ke, dia terkumpul di bawah satu payung je lah. Kalau kata macam sebelum ni, kalau kata dekat TikTok, kalau kita nak beli baju Homeboy, nak beli baju Team Hak RSG, kita kena pergi certain page store ke apa, website ke. Tapi kalau dekat dalam apps, semua dah ada. Pergi je dekat shop semuanya dah berdaftar dalam apps tu sendiri. Betul. Plus lagi satu, sebab kita pun nak highlight juga dekat team ataupun permainan-permainan daripada tier 2, contohnya ESTL hari tu ada macam Kohai ke apa ke, ni pun kita akan cuba selit-selitkan lah. Dan diorang pun kita ada couple of people untuk jadi kita punya bukan editor, apa nama dia, penulis lah, writer. So untuk buat artikel writer, untuk buat artikel dekat dalam apps tu. Boleh buat video juga apa semua, sebab kita nak bagi kelonggaran dan dia tak ada restriction. So kalau kata bercakap Facebook ke apa ke, kalau kata nak posting, ada admin akan approve ke apa, ni silakan luahkan segala hati kau. Memang platform untuk semua player e-sport kat Malaysia. Betul lah, menyenangkan kita ni sikit. Tapi dia seronoknya sebab dia ada terbuka untuk semua game. Kau nak gaduh-gaduh lah, kat sini lah tempat kau. Dan bezanya lagi satu, kenapa apps ni kita wujudkan juga untuk orang-orang yang rajin nak buat artikel ke apa ke. Kita akan bagi cash money return, cashback lah, kata cashback. So kalau kata buat certain point ke, login hari-hari pun kumpul point, dah cukup point, nanti boleh tebus item, untuk tebus duit ke,
tebus merchandise ke apa ke. Untuk yang baru ni, saya tadilah pagi tadi tengok siapa yang dah buat lebih 100 posting lah, 100 posting. Kadang hai, apa khabar je tu. Tapi artikel tu tak ada tengok macam dari segi kualiti ke. Kalau orang tulis apa-apa pun masih dikira lah, boleh masih dikira. Tapi sebab kita nak engagement sebenarnya. Okay. So as long as kalau kata kau buat artikel ada engagement, it's a good thing lah for you and yourself. Sebab kita bagi ruang, dan pada masa sama dia kena share lah benda tu dekat orang lain untuk dia jadi crowd puller untuk orang datang ke apps. So kalau contohlah, saya bagi contoh, kalau dah buat 100 artikel, nanti boleh dapat jersey team untuk season 13 atau boleh dapat varsity, homeboys ke mana-mana team yang ada. So kita akan bagi secara percuma dekat orang ni. Dan pada masa sama dia ada imbuhan cash lagi. Macam tu je. So kepada followers kat luar sana, boleh lah join apa ni app apa Esports My. Okay, boleh buat, mana tahu boleh dapat duit tambahan ke. Betul. Contact je macam tu. Contact je. Okay, so macam untuk TikTok Poji sendirilah, macam mana Poji kendalikan TikTok Poji? Poji ada macam kru lain ke, ataupun memang semua Poji buat sendiri? Sendiri. Semua sendiri. Kalau kata nampak dah seminggu tak post tu tandanya otak tepu lah. Otak dah tepu. Ni sekarang kita dah bawa balik dari M5. So macam mana? Otak tepu paling ketara bila habis tournament. Secara jujur bila habis tournament, kita dah tak ada benda nak spice things up. Kita dah tak ada modal kita nak kutuk-kutuk ke, nak bahan-bahan tim dia ke. Sebab dah kalah-kalah lah. Macam yang baru-baru ni kita bersedih untuk Todak. Sian kalah kat Kohai. Kalau awal pula tak apa, season 13 tak start lagi. Boleh je buat, tapi tak apalah, orang dah buat kerja diorang dah kan. Dia macam kalah balik ni kita tak sedap kalau kita nak kutuk, sebab struggle dia kita kena faham. Sebab tu itu beza dia. Saya boleh kutuk, tapi kadang yang main tu kawan-kawan dan tak sedap juga. Semua kira player tu semua memang kawan-kawan rapat lah semua. So macam tak apalah. Sebab tu kadang-kadang bila nak buat konten pun macam aku buat macam ni okey. Kena consult juga ada orang. So macam Poji sendiri dulu, Poji pun pernah try ke macam nak jadi player untuk e-sport ke sebelum jadi influencer? Pernah zaman-zaman tu. Zaman-zaman perasan diri bagus. Masa tu awal-awal 2017-18 kot, ada selection MPL lah, Beria ni, nama dia Beria. Baru download main 2-3 minggu, macam aku boleh champion. Time tu umur berapa lagi time tu? Masa tu umur saya sekolah lagi lah, tak ada lah. Belum lagi. Zaman kerja. Dah kerja. Zaman kerja. Saya tak minta nombor kan. Angka umur tu rahsia tau. Tak, umur sekarang tak apa, kita rahsia. Ni sekarang ni untuk yang bila dah try main. Waktu saya kerja data analyst tu. Dekat tu lah, logistik tu. Lepas tu kat situ lah cuba-cuba ajaklah kawan-kawan, kontak, cari kawan-kawan online. Memang tak berbakat. Tapi masih ada minat lah, hobi. Kadang-kadang masa lapang mesti ada. Masih main sampai sekarang. Bezanya waktu tu kita dah tahu, kita dah cuba 2-3 kali pergi tournament ciki kampung ke apa, kita tak lepas. Kat situ sel-sel otak ni dah mula berhubung lah. Kita ni tak hebat sedar diri lah kan. Cuba buat benda lain. Mungkin kita boleh jadi ni banyak penghibur ke, kita boleh jadi artikel. Sebab dalam e-sport ni besar. Ada yang jadi macam wartawan sukan, ada yang dah jadi, tak pandai main bola, kita jadi wartawan je lah kan. Dekat dalam sini banyak ada yang jadi videographer, video editor, article writer, ataupun web developer, ataupun apps developer macam yang tim saya tu buat kan. Banyak je sebenarnya corong-corong, lubang-lubang yang kita kena jelajah. Jadi caster, jadi host, jadi team manager, nutritionist, banyak sama ada kita. Tapi kebanyakan orang Nero sangat tajam. Masuk dalam e-sport nak jadi player. Sayanglah kat situ. Mungkin dia ada potensi dekat bahagian lain, tapi dia tak cuba kan. Kena cuba lah. Betul. Okay. So selama jadi influencer e-sport ni mesti macam banyak cabaran lah. Tadi macam Poji dah beritahu, mungkin ada cabaran lain ke, dan pengalaman manis lah yang Poji boleh kongsi sikit. Pengalaman manis Pengalaman manis. Pengalaman manis saya pergi Singapura. Okay. Actually sebenarnya bukan Singapura, Indonesia. Mula-mula sekali masa Indonesia, masa M4. Kan saya cakap masa tu saya selalu membacot-bacot tim Indonesia, Badut itu ini kan. Tapi masa M4 tahun lepas saya pergi masa tu sebagai seorang peminat dan penonton, walaupun tim Malaysia tak ada kan, macam biasa kita sokong. Jahatnya aku. Lepas tu kita pergi, masa tu ada beberapa orang, tak ramai lah, tapi adalah 3-4 orang. Dia macam, bang
Lo ini kan bang yang badut-badut tu bang. Ingin gambar-gambar bang. Saya macam wow. Dah terkenal sampai ke Indonesia. So, macam kita tak jangka. So masa tu macam wow, aku famous ya. Tapi kat situ pun, tapi kat situ saya nampak satu benda. Kalau kata kenapa dekat Indonesia orang lagi kenal daripada saya dekat Malaysia. Kita duduk negara kita, tak ada orang ambil gambar. Mungkin kat sana sambutan lagi menggalakkan lagi. Mungkin daripada faktor kapasiti manusia yang wujud ke. 10 kali ganda lebih ramai daripada Malaysia. Dia penduduk memang lagi ramai. Dan fanbase diorang lagi besar dan kuat. Kau tengok macam bola sepak pun kita tengok dah memang ramai. Betul. Itu kalau kata kita tak limitkan kuota untuk tiket bola tu Malaysia-Indonesia tu, Malaysia kalah dah tu. Kan 80,000 seat tu kalah dah Indonesia. Betul. So bila saya balik Malaysia, saya pun fikir dan bincang-bincang dengan beberapa orang team, kan, manager saya. Tu dia. So apa konten yang nak buat kan? Macam mana kita nak develop? So start 2023, this is my time. What should I do lah? So daripada saya cakap, daripada 2023 ni saya langgar daripada seorang yang buat konten dekat rumah sampai yang baru-baru ni lah, Grand Final M5 yang kita tak jangka, daripada yang pergi ke tapak event ke, pergi MPL ke apa, yang kena kita waste kita punya cost ni, own cost untuk duit minyak ke, duit tol ke, makan ke apa, sampai satu tahap yang everything Muntun bayar. Terima kasih Muntun, I love you. Banyak kredit kat Muntun hari ni. Kredit Muntun, kawan-kawan ada Rex, Mr. Fikri Rizal, Mariah Ahmad, Daddy Hood. Kalau saya nak list down satu-satu nama dia, tak habis saya rasa. Banyak orang yang berada. Nas Karim tu antara orang kuat. Ini banyak bantu saya. Dan Maiza Humaira. Dia tahu nama penuh. Okay, so macam kita tahulah apa ni, e-sport ni banyak. Dia bukan ML je. Betul. So ada ramai yang tak tahu. So mungkin Poji boleh bagi tahu sikit lah game-game, antara game yang ada selain pada ML untuk e-sport. Seluruh dunia ke apa? Ya, kalau kita boleh listkan, kalau boleh list seluruh dunia, yang penting punya lah. Yang penting, yang paling banyak-banyak sambutan kat luar negara, semua penting. Kalau dekat Malaysia pula macam mana sambutan? Kalau kat Malaysia, sambutan yang antara yang terkuat sekarang Mobile Legend Mobile Legend, Valorant, PUBG, FIFA, untuk yang peminat-peminat bola lah. Ada juga Dota. Ada je player negara kita main kat luar negara semua. So macam kat luar negara tu Dota lah paling kuat lah kan. Apa lagi Wild Rift. Ada beberapa game tempatan, bukan game tempatan lah, game yang minat untuk anak-anak muda tempatan kita ni lah. Tapi yang paling bagi saya percaya laku keras lah Mobile Legend. Mobile Legend paling jiwa saya nampak jilat. So ada banyak-banyak game tu. Poji memang pilih Mobile Legends. So apa sebab memang yang Poji suka Mobile Legends daripada game-game lain? Ni pun cerita dia berbalik kepada zaman COVID 2020. Ada cerita juga. Ada cerita. Okay. Sebab zaman tu saya tidaklah disayang oleh Muntun, tidak disayang oleh MPL, sebab kita baru nak start up kan 2020. Saya buat konten, saya tak stick dengan satu game. Semua game yang ada, saya pergi dekat Wild Rift, saya pergi dekat konon-konon sikit pura-pura pandai Dota, pandai tak pandai pun je kan. PUBG Mobile, semua-semua ni sambutan paling menggalakkan tu adalah Mobile Legends, sebab fan dia wujud. Satu benda yang saya boleh faham, sebab dia game mobile. Sebab bila mobile semua orang kat phone, kalau kata saya nak komplain pasal Dota ke apa, cerita pasal Dota, tak semua orang faham. Mungkin orang-orang yang ada PC ke apa ke boleh faham game-game yang melibatkan satu device yang besar ni kan. So kita lepas tu saya kecilkan lah saya punya scope. Kita main game-game mobile. Mobile Legend, PUBG dengan Wild Rift masa tu. Tiga-tiga ni, Wild Rift dia sekejap dia mula nak spike, lepas tu dia hilang. PUBG ada, tapi PUBG ni malangnya PUBG ni tak banyak content creator. PUBG banyak streamer. So Poji dulu pernah jugalah untuk PUBG jadi pernah cover PUBG. Kita tapi konten kelakar ke apa ke, kita komplain dengan dia punya nama game ke, dia punya nama item in game. Tapi benda tu tak, dia good lah, boleh lah kita satu sekali post ke zaman tu macam 200,000 view tapi Mobile Legends kan 3 juta lagi banyak 10 kali ganda. So kita nampak kat situ orang lagi suka, lagi faham Mobile Legends. Poji sendiri memang kalau hobi saja pun memang main Mobile Legend lah. Kalau saya tunjuk phone saya sekarang ada Candy Crush, ada Mobile Legend, ada Subway Surfer, game tu lain-lain, tu game santai lah. Tapi Mobile Legend game orang kata game healing. Untuk saya lah, memang tengah stres ke apa, healing itulah kita punya game comfort.
Okay. Itu lah. Okay, so sekarang untuk macam pengiraan mata pula lah. Kalau macam dalam bola sepak kita tahu kalau menang dapat 3 mata, kalau seri 1, kalah 0. Tapi untuk e-sport ni dia lain pula cara pengiraan. So mungkin Poji boleh terangkan sikit sebab dia agak unik kan cara dia pengiraan mata untuk. Senang je. Menang dapat point, kalah tak dapat point. Okay. Okay, menang 3. Menang biasa 3. Kalau menang 2-1 dapat 2. Okay. Tapi yang kalah tu akan jadi 0. 1 point dari saya. Tak ada seri. Dalam e-sport Mobile Legends dia tak ada seri. Tak ada seri. Okay. Sebab tak boleh nak seri. Ya, betul. Dia kena ada menang, kena ada yang kalah. So kalau untuk standing tu yang macam season lepas tu paling tinggi RSG. So apa RSG menang paling tinggi untuk regular season, dia kalah 1 game je dengan Homeboys. Lepas tu dia 9 straight, dia kumpul lah 3 tu lah yang 20 lebih point dia. Macam sanak tinggi. Okay. So macam untuk final MPL ni baru ni Poji jadi side host. So mungkin boleh cerita sikit pengalaman Poji time MPL 12 time ni baru-baru ni. Untuk MPL 12 jadi side host seronok kot. Itu je lah perkataan dia. Kita tak ada perkataan nak menggambarkan satu situasi atau perasaan. Bila kita rasa suasana kat sana kan dia punya, saya respect lah untuk host-host dekat dalam e-sport ni yang sebenarnya bila bekerja yang nak kena rushing pergi belakang, nak pergi patah balik depan belakang, nak angkut IEM kan kat belakang badan, lepas tu nak punya call time pun ya Tuhan awal pagi. Rupanya nak kena call time tu, nak briefing, nak buat rambut, nak kena make up kan. Kita mamat lelaki, jarang make up. Lelaki tak apa, tak payah make up, perempuan lah kena make up kan. Diorang ni datang-datang dengan muka penat kan. Contohlah hari ni balik pukul 12 malam ke apa, habis game lambat direct game pukul 11 kan. Esok tu pukul 8 dah nak kena ada. So macam penatnya kan. Tapi kadang-kadang game pun habis lambat kan. Betul. Lewat malam kan. So lagi satu, energi tu lah. Saya suka dengan energi daripada kawan-kawan yang host, caster dan sebagainya, dan juga energi daripada fan tu seronok. Dan diorang menerima saya seorang content creator yang bunyi kasarnya nobody. Tapi tiba ni pun diorang menerima secara terbuka. Saya cakap happy lah. So sebab tu cakap industri ni bagusnya sebab diorang mudah menerima. Asalkan kita tak ada buat masalah. Macam Poji dah follow Daddy lama dari season 7-8. So macam mana peningkatan Homeboys lah dalam perjalanan dalam perjalanan diorang yang Poji nampak? Untuk Homeboys saya tengok alhamdulillah daripada boleh cerita pada tidur lantai pun tu kan, tidur tilam lantai sedih-sedih kan, tidur kondo lah sekarang. Sekarang dah upgrade lah sikit. Naik taraf daripada Daddy tak ada jambang, kurus keding sama-sama saya kurus-kurus kan, macam tak makan kan sampai dah berisi. Itu nak menunjukkan kejayaan tu sebenarnya. Tangga gaji pun berubah. Kalau dulu Daddy dengan saya, Daddy tu up sikit lah. Dia mungkin dah ada dekat lobby, saya baru kat parking. Analogi dia okay. Saya baru nak masuk parking, dia dah kat lobby. Macam sekarang saya baru dekat concierge, baru register. Daddy kat penthouse. Macam tu lah dia punya analogi. Sebab dia dah berjaya sangat. Dan kejayaan Homeboys ni bukan daripada dia semata-mata. Kena ikut juga terima kasih dekat sebenarnya dekat team dia, player-player dia, media-media juga. Pandai nak buat artikel, pandai nak spicekan apa tu keadaan semua. Sebenarnya kalau secara jujur e-sport ni kalau kata diteruskan, contohlah kalau kata dah 12 season ni tak ada media langsung nak cover kan, dia sendu je sebenarnya, tak lama mati lah contoh. Tapi good things lah macam dulu daripada awal kan, Maria Ahmad, WTM dia paling banyak cover. So semua orang pun macam wow kan. So orang minat. And then later on datang My Games On, datang Games My, lepas tu datang Arcade MY. Dan yang baru daripada season sebelum ni, dua season kan, saya impress. Harimau Malaya. Ya, betul. Nampak? Kita bukan cover bola je, kita cover e-sport juga dan suka-suka lain. Sebenarnya bila itu saya berminat lebih dengan Harimau Malaya. Nampak tak? Game ni nampak tak? Saya minat dengan Harimau Malaya sebab korang sukan secara menyeluruh. Itu yang menarik dia. Dan siapa jangka Harimau Malaya nak review benda-benda macam ni kan. Dia di luar kotak penalti sebenarnya. Kita rasa macam sukan ni perlu bagi banyak exposure lagi. Betul, sayang kan sebab kita ada je pelapis, kita ada je game yang bagus. Kita banyak potensi sebenarnya dekat Malaysia ni. Tak nak angkat kan. So dengan satu jentikan daripada Harimau Malaya je orang nampak macam wow.
Lepas tu ada lagi Astro lah apa semua kan, dah mula nak view. Cuma sedihnya tu lah, bila dah menang baru nak masuk berita kan. Cuma kalau datang tiap-tiap minggu barulah semangat. InsyaAllah nanti satu hari nanti kita akan buat coverage. InsyaAllah. Bukan korang pun. Oh, okay. Korang good. Good Korang good. Okay.